Dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan kepada kita ni peluang. Banyak memberikan kepada kita ni peluang untuk kita melalui, menjalani, menikmati kehidupan kita ini. Boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala ni yang menjadikan kita ni, dia boleh letak kita ni bila dah jadi tu, dia boleh letak kita dekat, sama ada dekat syurga ataupun neraka. Itu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, apabila kita memiliki sesuatu, kan, kita ada duit, kita ada apa-apa yang menjadi milik kita, kita pun mengikut apa yang kita kendaki lah. Kita nak belanjakan duit tersebut, ataupun kita nak buat apa sahaja kepada harta kita tu. Macam ada Pak Ali ni, dia ada ayam, kan, ada ayam jantan dan ada ayam betina. Ada ayam jantan dan ayam betina. Jadi Pak Ali ni, dia nak sembelih ayam jantan. Kenapa dia nak sembelih ayam jantan ni saja? Dia nak sembelih ayam jantan. Ada tak orang lain yang tak puas hati, dia boleh bertanya kepada Pak Ali kenapa dia sembelih ayam jantan, sedangkan patutnya pilihlah ayam betina ke, ataupun tak payah sembelih. Orang lain tak boleh kata macam tu, sebab ayam tu adalah ayam Pak Ali, kan? Ayam Pak Ali. Jadi sukati dia lah, dia nak sembelih hak mana satu, ayam betina ke ataupun ayam jantan, sebab ayam itu adalah milik kepada Pak Ali. Demikian jugalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh saja meletakkan kita di mana sahaja yang Allah kehendaki, tanpa memberikan peluang kepada kita untuk hidup, untuk menikmati kehidupan. Dia boleh saja, sama ada letak di syurga ataupun letak di neraka. Siapa yang boleh mempersoalkan perkara tersebut? Tak ada siapa. Tak ada siapa yang boleh mempersoalkan perkara tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ini peluang untuk kita menjalani kehidupan kita ini, diberikan akal, diberikan kesihatan, diberikan peluang untuk kita beramal di dunia ni. Dan kita cubalah untuk mendapatkan sebaiknya apa yang Allah beri peluang kepada kita untuk kita amalkan. Misalnya apabila kita belajar tentang fardu ain, maka kita pun melaksanakanlah segala perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, dan dalam masa yang sama kita tak buat apa yang dilarang. Dan inilah medan untuk kita mengumpulkan pahala bagi kita. Dalam pekerjaan kita misalnya, setiap detik sekiranya kita berniat melakukan pekerjaan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kreditlah pahala kepada kita ini pada setiap kali kita melakukan pekerjaan. Jadi inilah peluang yang kita hendak capai dalam kehidupan kita ini, adalah mengumpul sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Allah sebut di dalam Al-Quran, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Pada hari akhirat nanti, Allah suruh kita baca kita punya amal, buku amalan kita. Baca buku amalan kita pada hari ini, hari apa? Hari akhirat nanti, dan cukuplah itu menjadi hisab, satu-satunya hisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab di dunia Allah dah bagi peluang, kan, untuk kita melakukan kebaikan, mengumpul pahala dan sebagainya, dan
catatan amalan kita itulah yang Allah akan ambil rekod tu. Akan diaudit berdasarkan kepada rekod amalan kita tu. Dekat situlah nak menentukan sama ada kita ini ke mana hala tuju dia. Dan tak ada siapa yang menjadi penolong ketika tu. Kalau kat dunia ni kita ada lah sahabat-sahabat untuk memberikan bantuan ketika sesak di pertengahan bulan misalnya. Ataupun ada apa-apa sahaja yang kena pada kita, kita boleh panggil orang lain. Kita boleh panggil bos kita, kita boleh panggil rakan kita dan sebagainya untuk membantu kita. Tetapi apabila di akhirat nanti, itulah buku amalan kita lah yang menjadi pembantu kita di akhirat nanti. Kata Sa'di, inilah keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada kita peluang untuk mengumpul kebajikan dan di situlah akan dinilai. Bukan berdasarkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pada peringkat awal tadi. Makna Allah boleh saja. Tetapi maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikumpulkan kita punya catatan amal itu sama ada kita boleh ke neraka ataupun ke syurga. Dia tak adalah jalan tengah tu. Kan kalau kita ni banyaknya kan sekarang ni isu dia banyak pengundi atas pagar. Dia punya istilah dia. Tak ke sini, tak ke sana. Tapi boleh tak kita di akhirat nanti macam tu? Dia tak ada golongan yang tengah-tengah. Jadi antara dua lah dalam kehidupan tu. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maka pada saat itu, apabila kita melakukan kebaikan ini, tidaklah semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah benda-benda yang kita lakukan ni bukanlah kalau amalan jahat, amalan yang syubhah tu, jelaslah kat situ kita tak dapat kebajikan dekat situ. Tetapi apabila melibatkan kita buat kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebesar-besar kerugian. Jadi sebab itu para ulama apabila ingin memberikan syarat bagaimana untuk penerimaan amal itu, iaitu dua perkara aja. Tak banyak, dua perkara aja. Dan itu pun masih banyak lagi yang tak boleh nak capai. Iaitu apa dia? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-ittiba', mengikut sunnah Nabi SAW, terutamanya apabila melibatkan amalan kebajikan ibadah.